Saudara, untuk menjadi sebuah negara yang bersih dan sejahtera, pelbagai strategi dan tindakan komprehensif perlu dilaksanakan. Dan untuk mencapainya juga rakyat perlu menyemai minda kelas pertama dan budaya sivik yang cemerlang. Dan salah satunya mengamalkan kitar semula sekaligus menjaga kebersihan walau di mana berada. Sebagai usaha mengurangkan penghantaran sisa pepejal ke tapak pelepusan yang ketika ini semakin meruncing, kerajaan akan menetapkan secara mandatori pengasingan sisa pepejal isi rumah secara berperingkat mulai September ini. Dan bersama kami di studio ialah Ketua Pegawai Eksekutif Solid Waste Corporation SW Corp, Dato' Abdul Rahim Mat Nor. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam, Izzah. Okay, terima kasih kerana sudi bersama Nasional 1 untuk membincangkan plan yang akan diadakan pada bulan September ini nanti. Jadi tadi sebenarnya Datuk ada mendengar laporan sebelum kita bersama dengan Datuk. Jadi ada disebutkan bahawa tahap kesedaran berhubung kitar semula amat rendah di negara ini. Jadi bagi Datuk, bagaimana permasalahan berhubung mentaliti ini perlu kita ubah? Sebenarnya oleh kerana itu kita telah melaksanakan ataupun melancarkan plan transformasi minda masyarakat supaya kita menyedari tentang kepentingan untuk menjaga alam sekitar dan juga kebersihan awam secara menyeluruh. Dalam plan itu di antara perkara-perkara penting yang ingin kita sampaikan ialah supaya masyarakat dapat melihat tentang isu alam sekitar dengan mata hati supaya mereka dapat menyedari bahawa mereka harus menjaga alam sekitar tempat yang mereka tinggal di masa akan datang kerana ianya harus diwariskan kepada generasi akan datang. Dan itu adalah yang pertama. Yang keduanya, mereka juga harus menilai isu alam sekitar ini dengan cara yang lebih berdisiplin dan juga lebih bertanggungjawab. Di samping juga mereka harus melihat dengan nilai-nilai murni. Contohnya kalau dalam mana-mana agama termasuk agama Islam sendiri, kebersihan dan menjaga alam sekitar adalah tanggungjawab kita bersama. Di samping itu kita juga boleh melihat barang kita semula ini sebagai barang ataupun sampah atau sisa pepejal sebagai sumber ekonomi, sumber tenaga elektrik dan juga sumber artistik yang kita boleh gunakan barang-barang ini ditukarkan kepada barang-barang kraft tangan dan sebagainya, boleh menghasilkan pendapatan dan sebagainya. Kita jual barang kita semula pun dah dapat pendapatan contohnya. Jadi yang pastinya masyarakat yang mempunyai minda kelas pertama untuk mencapai hasrat menjadikan kitar semula ini satu budaya harian, tetapi ada juga mungkin ada pandangan orang ramai yang mengatakan kitar semula ini sesuatu perkara yang agak susah dilakukan. Jadi bagaimana Datuk rasakan kita perlu mengubah pemikiran mereka untuk menjadi minda kelas pertama? Saya rasa yang mula-mula kita laksanakan ialah menyedari bahawa mereka bertanggungjawab. Apabila mereka bertanggungjawab, maknanya selepas itu suatu perkara yang kini buat tu akan menjadi mudah untuk dilaksanakan. Sebagai contoh kalau kita katakan kita nak membuat pengasingan di rumah contohnya, apa yang kita boleh buat, kalau macam di negeri-negeri di bawah jagaan kita ada sediakan satu tong dan sistem untuk mengasingkan barang itu, barang kita semula. Contohnya 2 hari yang pertama tu, 2 kali yang pertama tu kita untuk domestic waste ataupun sisa yang berkaitan dengan makanan dan sebagainya yang kita jangan campurkan dengan barang-barang yang kita semula. Barang kita semula kita letakkan di tepi rumah tu, sediakan tong sendiri ke atau plastik sendiri contohnya, kita letakkan botol ke ataupun apa sebenarnya. Hari yang ketiga yang kita kata kena keluarkan, waktu itu kita keluarkan. Jadi kita menjimatkan setengah-setengah negara pakai sampai 3-4 tong. Satu tong sebenarnya kos yang dibiayai ialah RM100. Kalau kita ada 5 juta household yang kita menggunakan pakai di negeri yang kita jaga ini, sudah melibatkan RM500 juta. Kalau kita nak buat 3 tong dah 1.5 bilion ringgit. Jadi kita rasa 1 tong tu memadai untuk kita buat. Cuma di rumah tu asingkan dahulu saja. Keluarkan waktu masanya saja. Saya rasa itu cara yang paling mudah sekali untuk laksanakan. Okey, sebelum kita ke perincian bagaimanakah kaedah pemungutan tu, ingin saya sentuh sedikit bahawa kerajaan juga menetapkan pengasingan sisa pepejal isi rumah ini sebagai mandatori mulai September tahun ini. Jadi mungkin Datuk boleh perincikan dengan berhubung garis panduan itu nanti. Ya, garis panduan itu telah pun ditetapkan dalam Akta 672 atau Seksyen 74 di mana Ketua Pengarah Jabatan Sisa Pejal Negara boleh melakukan arahan untuk kita mengasingkan perkara ini.
Dalam akta ini sudah pastinya di antara perkara-perkara yang kita sedang timbangkan adalah dari segi aspek penalti dan sebagainya. Tapi ini belum lagi diputuskan. Cumanya untuk kita mendidik masyarakat mulai pada sebenarnya akhir tahun lepas kita dah mula pun mendidik masyarakat dan kita akan mengakhirkan pendidikan masyarakat sampai September nanti. Apabila sampai September tu kita akan mula mengeluarkan notis-notis untuk kita memberikan amaran ataupun nasihat supaya mereka mesti mematuhi peraturan yang disediakan. Jadi peringkat itu adalah peringkat kita memberikan penekanan bahawa sekiranya tidak lakukan, kita akan mengambil tindakan sewajarnya. Jadi mungkin ada 3-4 bulan lagi selepas itu. Mungkin selepas Mac ataupun April ataupun mungkin Mei, lepas tu bergantung pada tahap kesedaran awam dan barulah kita akan mengenakan penalti yang akan ditentukan dan akan diputuskan kemudian. Jadi sekarang ini penalti ataupun semua tindakan belum lagi diputuskan. Jadi kaedah pemungutan sisa itu sendiri. Tadi Datuk ada menyebut mungkin sesetengah barang tu kita akan keluarkan hari pungutan. Jadi kita hari ini akan lebih tumpukan kepada isi rumah. Jadi mungkin Datuk boleh jelaskan sedikit kaedah pemungutan sisa pepecah itu sendiri. Kita telah pun meletakkan di negeri-negeri yang kita jaga yang menggunakan pakai Akta 672 ini, di mana kita ada 3 hari pungutan. 2 hari yang pertama adalah pungutan sisa domestik ataupun sisa makanan dan di dalam dapur, isi dapur dan sebagainya. 3 hari? 2 hari. 2 kali yang pertama. Mungkin kalau katakan contohnya ada 3 hari itu, dikatakan hari Isnin, pada Rabu dan mungkin Ahad contohnya gitu, ataupun dia 3 hari itu dia dekat-dekat lah. Maksud saya dia 3 hari itu dia selang sendiri cukup-cukup untuk kita cover atau mengutip sampah yang kedua-dua sampah itu. Jadi hari yang pertama dan hari kedua adalah untuk sisa makanan dan sisa organik yang dalam rumah tu. Kulit-kulit buah ke apa ke semua kita sekalikan. Yang kedua pun begitu juga. Bagi kali yang ketiga adalah sisa-sisa yang boleh dikitar semula seperti cans ataupun tin aluminium, kertas, botol, plastik dan sebagainya yang boleh dikitar semula. Pada waktu itu boleh letakkan di luar kotong kita tu supaya mudah orang lihat dan kita ambil terus. Pada hari itu juga kita akan mengutip sampah-sampah daripada garden ataupun daripada kebun kalau ada. Kita buat mencantas, merumput sebagainya kan di garden rumah kita. Masa itu kita boleh letakkan je bersama. Jadi pada hari ketiga. Pada hari ketiga tu garden waste sekali juga dengan barang-barang boleh kita semula sekali. Jadi sangat mudah bagi barang-barang yang boleh kita semula, kita boleh simpan di rumah sekejap. Contoh macam sebut tadi kan, letakkan plastik sendiri di rumah ataupun tong sendiri di rumah. Mungkin kalau yang bagus tu dia ada sendiri, dia punya tong dia buat sendiri. Saya pernah lihat dia buat tong sendiri cara yang lebih cantik, masuk dalam dia punya kabinet dan sebagainya. Jadi kemas dapur dia. Jadi tidaklah berbau tidak sebagainya. Bila waktu nak keluar tu baru dia keluarkan barang itu. Jadi ini boleh menjimatkan kos kerajaan dan juga memudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita lah. Macam di rumah saya contohnya saya ada 3 tong di rumah. 1 tong untuk kertas, 1 tong untuk botol dan lain-lain dan 1 lagi minyak. Minyak pun kita kena asingkan tapi kita kena jual di tempat yang lain lah. Tidak masa hari yang itulah. Sebab pada saya minyak sangat penting. Kalau dia masuk dalam tongkang akan merosakkan longkang dan sebagainya dan menjadikan bahaya kepada alam sekitar. Jadi adakah jadual akan dikeluarkan sebelum pelaksanaannya bulan September ini? Sebab memandangkan kalau dilihat ada 2 kali. 2 hari untuk sisa 2 kali untuk sisa makanan dan ada 1 kali untuk botol, barang kertas semula dan garden dan sebagainya. Jadi adakah jadual ini akan dikeluarkan? Kalau dikeluarkan, bilakah tarikh akan dikeluarkan untuk memastikan orang ramai supaya tahu jadual-jadual dan menyenangkan mereka untuk mengeluarkan barangan-barangan yang boleh diambil? Ya, sebenarnya jadual telah pun disediakan. Di setiap kawasan perumahan yang di bawah jagaan kita telah pun ada jadual itu. Kalau ada pun macam di Putrajaya dan di Kuala Lumpur, dia dah tetapkan tapi dia sedang buat adjustment ataupun membuat penilaian semula tentang jadual lori dan sebagainya. Tapi yang di negeri-negeri lain semuanya telah pun sediakan jadual-jadual itu. Jadi mudahlah lihat jadual itu. Kalau tidak pun bolehlah bertanya dengan pegawai-pegawai kita yang menguruskan perkara ini. Okey, baiklah. Datuk, kita rehat sebentar kerana wartawan kami juga telah mendapatkan pandangan orang ramai berhubung langkah pengasingan sisa pepejal ini. Jadi kita lihat apa kata mereka.
pengasingan sisa pepejal ni dia lebih teratur dan lebih sistematik. Kita buat orang akan ikut. Nampak sampah plastik ke, kita buang kat tempat dia. Bila seorang buat, semua akan ikut. Bila tempat ni bersih, orang akan suka lah, akan datang. Dapat mendidik generasi kita untuk menjaga kebersihan. Bagi saya lah, perlu diteruskan lah pengasingan sistem pepejal ni. Kerajaan patut ambil berat lah pasal ni. Mungkin ada NGO-NGO tertentu ke patut main peranan. Dan faham tak apa tu pengasingan sistem pepejal? Asingkan bahan-bahan kan, kertas-kertas macam tu. Sokong tak kalau dia cakap dia dapat mendidik masyarakat dalam erti kebersihan? Semestinya lah. Semestinya apa? Sokong lah. Pada akak, pengasingan sisa pepejal. Baiklah, saudara, itu dia tadi pendapat yang telah ditemui oleh wartawan kami. Baiklah, saudara, kita kembali bersama Ketua Pegawai Eksekutif Solid Waste Corporation SW Corp, Dato' Abdul Rahim Mak Noor. Jadi, Dato' ada mendengar tadi apa yang telah diperkatakan oleh orang ramai. Jadi, mungkin Dato' ingin memberi sedikit komen? Ya, sebenarnya memang kita menjangkakanlah sokongan daripada rakyat ataupun masyarakat kita tentang perkara ini sebab mereka memang menyedari tentang kepentingan untuk menjaga alam sekitar. Kajian pun telah kita buat, juga daripada peringkat luar negara pun telah membuat kajian di negara kita tentang pemahaman dan juga kesedaran untuk mengadakan kita semula. Memang dia orang faham, berikan lebih 90% mengetahui dan tahu yang mereka perlu buat. Tetapi dari segi peringkat amalan sebenarnya yang kita kena pertingkatkan lagi lah. Jadi sebab itu kita permudahkan penjelasan. Macam hari ini kita memudahkan penjelasan bagaimana kita boleh mengasingkan sisa di rumah contohnya. Okey. Jadi apakah sasaran kita untuk rakyat amalkan kita semula dalam tempoh hingga tahun 2020? Kita mensasarkan pada tahun 2020 kita boleh mencapai 22%, iaitu 2 kali ganda daripada tahap sekarang ini, iaitu lebih kurang 10.5%. Ini satu yang pada pandangan kami memang sangat mencabar. Dalam mana 6 tahun kita nak double ataupun 2 kali ganda kehebatannya dari segi mencapai perkara ini. Tetapi kami yakin dengan didikan, dengan program-program yang kita laksanakan, engagement dan juga di samping kita memberikan kesedaran tentang transformasi minda, saya yakin kita boleh capai. Dan kita lihat tadi pun pandangan rakyat pun memang suka tentang perkara ini dilaksanakan, suka diteruskan. Cumanya sekarang ni kita kena sediakan infrastruktur yang cukup, kita sediakan juga facilities, di samping kita menyediakan minda kita masyarakat itu supaya rasa betul-betul nak buat benda tu dan bertanggungjawab dan mula di rumah. Okey. Jadi sementara menunggu bulan September. Ya. Okey, jadi apakah perancangan waktu ini, sebab kita mungkin ada tempoh beberapa bulan lagi untuk melaksanakan dalam bulan September. Jadi perancangan di waktu sekarang ni. Sebenarnya kita telah pun memulakan kempen secara meluas melalui media massa dan sebagainya, dan hari ini pun sebahagian daripada program itu, dan besok kita pun ada program mulakan program Jelajah Mata Hati, iaitu untuk melihat supaya masyarakat atau melaksanakan engagement ataupun mendampingi masyarakat untuk menjelaskan semua aktiviti-aktiviti yang boleh mereka laksanakan. Dan untuk makluman, kita telah berkolaborasi dengan Anugerah Bintang Popular contohnya, supaya mereka hati-hati juga akan juga sama memberikan sokongan, dorongan dan memberikan pandangan terhadap keperluan kita melaksanakan 3 hari ini. Dan kita akan laksanakan sampai September. Kita ada program Terjelajah Mata Hati itu seluruh Semenanjung untuk kita laksanakan ini. Okey, dalam proses kita melaksanakan untuk bulan September ni nanti. Jadi apakah cabaran yang paling susah yang bagi pihak Datuk sendiri untuk menghadapi dalam usaha memastikan negara mencapai sasaran peratusan kita semula dan juga menarik rakyat mengamalkan 3 R ini? Cabaran yang pertama ialah saya fikir dari segi minda kita lah. Kalau minda kita dah berubah, saya rasa tak ada masalah. Nak menukar minda bukan sesuatu yang mudah. Tetapi dengan adanya penguatkuasaan, saya rasa ianya akan boleh dipercepatkan selepas inilah. Saya rasa, saya jangka bila sampai September nanti, mereka terpaksa melaksanakan perkara ini sebab kita akan tengok satu rumah. Apakah mereka telah melaksanakan, dan kita akan mendidik mereka dan terus melaksanakan. Sekiranya mereka tidak laksanakan, mungkin Undang-Undang Akta 672 akan dikuatkuasakan sepenuhnya lah. Okey, mungkin terakhir dari
Datuk sendiri kepada masyarakat di luar sana mengenai mengamalkan 3R ini juga dan juga penghantaran sisa pepejal ini sendiri? Ya, saya mengharap ataupun menyerulah rakyat kita, masyarakat kita, terutamanya di negeri-negeri yang kita jaga, supaya kita melaksanakan program ini dengan tujuan untuk kita menjaga alam sekitar kita, di samping kita menjaga persekitaran sekeliling kehidupan kita supaya kita lebih sihat, lebih selamat, jauh daripada penyakit-penyakit seperti penyakit denggi ataupun kejang tikus dan sebagainya. Kerana kalau kita tidak laksanakan ini dengan baik, sudah pastinya kos pengurusan sisa pepejal akan lagi meningkat sebagaimana telah sebut tadi, dan akan merosakkan persekitaran alam sekitar kita, dan akhirnya kita juga akan mengalami kesusahan nanti. Dan perkara ini boleh dilaksanakan dengan mudah sekali macam saya sebutkan tadi. Sediakanlah sedikit bekas untuk mengasingkan sisa domestik tadi dan seterusnya sisa pepejal yang lain. InsyaAllah sampai waktunya kita boleh laksanakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan Sama-sama. kepada Datuk Abdul Rahim Mak Nur, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Solid Waste Corporation SW Corp, yang telah membincangkan mengenai pengasingan sisa pepejal isi rumah secara berperingkat mulai September ini.